Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadikal jari wa ajma'na bihi kulatwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Tahiyatan mubarakatan tahiyatan wa salama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih daripada seramai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini seperti mana yang dirancangkan di dalam program mengingati Zikratul Hauliyah lil Imam al-Akbar Qutbil Ghausil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah Alwi Al-Haddad qaddasa ruhah wa sirrah wa nafa'ana bi ulumih fid darin amin. Dan alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dihimpunkan di sisi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji kekasih Allah Subhanahu wa taala junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama dengan kita sufuful duat, sufuful habaib, sufuful asatizah bersama dengan kita pada malam ini, wabil khusus yang diraikan salah seorang daripada keturunan dan zuriat lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, iaitu Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Haddad. Bersama dengan kita, beliau adalah pemegang amanah Hawi Al-Khairat yang memikul tanggungjawab untuk membawa risalah-risalah, pengajian-pengajian ilmu daripada khazanah perbendaharaan ilmu yang Allah kurniakan kepada Habib Abdullah Al-Haddad, yang semasa beliau itu menuntut ilmu di bumi Hadramaut, di satu perkampungan yang namanya perkampungan Hawi. Dan Al-Habib Abdul Rahman Ali Al-Haddad adalah orang yang menerajui kepada lembaga amanah yang dinama sebagai Al-Hawi Al-Khairat. Diambil sempena nama kampung tersebut, Al-Habib Abdul Rahman mengambilnya dengan dipendekkan ataupun short formnya HA. Dan alhamdulillah, pada malam ini juga bersama dengan kita iaitu guru yang membimbing para penuntut ilmu di sini, para pembimbing ilmu di sini. Kalau diizinkan saya menyebutkan nama seorang demi seorang, walaupun tidaklah menghafal nama sepenuhnya, tetapi itu tanda kemuliaan dan keagungan serta kemuliaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin menyebut nama saudaranya, iaitu Al-Habib Naqib bin Husain bin Yasin bin Yahya, dan juga Al-Habib Mahyuddin Al-Attas, juga ayahanda kepada Habib Naqib, juga sahabat sama-sama menuntut ilmu di Hadramaut, iaitu Al-Fadil Ustaz Ahmad Fauzan. Beliau yang berkhidmat ataupun menerajui tempat ini, iaitu Dar Aminatul Zuhriyah, dinisbahkan kepada Sayyidatina Aminah, iaitu ibu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sahabat-sahabat yang sama-sama datang daripada Kuala Lumpur, iaitu platformnya ARG KLS, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group,
Ustaz Nick dan Ustaz Afiq yang bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah, tak kurang juga kepada orang-orang tua. Kalau sebut orang tua takut nanti kan kata saya muda lagi. Baik, orang-orang lama yang berada di sini, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan taufik, berikan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, berikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang memikul tanggungjawab amanah untuk membawa program ini di Muar, iaitu akhina saudara Azhar yang di dalam program platformnya Dasar, Pertubuhan Kebajikan Dasar Johor. Jadi alhamdulillah, masya-Allah taala, mudah-mudahan Allah pandang kerjasama ini. Mudah-mudahan Allah pandang apa niat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini masyhur, ramai orang tahu, ramai orang hafal hadis ini. Tetapi kita lihat apakah makna di sebalik hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang kisah ketika itu adalah satu peristiwa semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah daripada bumi Mekah Al-Mukarramah untuk sampai ke bumi Madinatul Munawwarah yang asalnya namanya Yasrib. Ketika mana Rasulullah SAW sampai ke tempat itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi SAW, signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang ada di hadapannya, ada di antara mereka bukan niat datang untuk berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, tapi sebab ekonomi mereka susah, perniagaan mereka susah di Mekah. Kerana mengikut Nabi SAW, maka mereka berpindah ikut Nabi, maknanya jalan nak berniaga mudah. Dan juga ada seorang, itu hadis, kalau kita lihat fokus kepada dia, yang mana Nabi SAW sebutkan, dan orang yang nak kahwin pun akan dapat, iaitu seorang pemuda yang mulanya dia tidak ingin untuk berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi disebabkan dia ada fiancé. You know fiancé? Itu maknanya tunang. Ada tunang. Bersama dia nak kahwin dengan tunang tersebut, tapi tunangnya kata, saya kalau you nak kahwin dengan I, you mesti pergi ke Madinah, pergi ke Yasrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah. Kalau tak ada kahwinlah. Maka dia pun pergi ke bumi Yasrib tadi sebab tujuannya nak kahwin. Maka Nabi Muhammad SAW pandang para sahabat Nabi SAW di hadapannya, maka Allah berikan signal, itu orang datang sebab nak kahwin. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu perlu dengan niat. Maka mudah-mudahan niat sahibul makan, niat sahibul majlis, niat kita yang hadir di dalam majlis ini, kita kongsi, maknanya kita pautkan niat orang-orang yang soleh yang berniat untuk menghidupkan majlis ini. Malana syai' kasbuna zalal, kita punya amal semuanya kurang, tetapi mudah-mudahan dengan niat tadi mencukupkan majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang sahibul hauliyah yang kita sebutkan ini, Habib Abdullah Al-Haddad. Saya tanya anak muda remaja yang ada di depan saya, siapa yang kenal Habib Abdullah Haddad? Apa yang kalian kenal dengan Habib Abdullah Haddad? Adakah sekadar poster yang diletakkan, Masya Allah, ini Habib Abdul Rahman, Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Abdul Qadir Al-Habsyi nak datang Muar, Masya Allah, daripada KL datang sini. Adakah itu tujuan kita untuk duduk dalam majlis ini? Sekadar poster yang dibanggakan, sekadar lauhah, signboard
ataupun poster yang diletakkan, ditayangkan, maklum kalau di Kuala Lumpur program-program gah dengan berkata dengan benderanya, gah dengan ini, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala la yanzur ila aswarikum wala ajsadikum wala ashkalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa amalikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah tak memandang rupa paras. Allah tak pandang rupa paras kita. Allah tak pandang ni muka dia ni macam nampak pakaian Arab tapi mata sepet. Maka kata ini siapa ini datang? Tengok masya-Allah depan saya habaib ini semua, masya-Allah. Ini semua orang-orang yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita muliakan. Maka disebabkan itu kita muliakan mereka. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW suruh kita muliakan, para sahabat muliakan. Ketika mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit seorang ulama, alim di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqih dalam ilmu yang hari ini hilang. Ini anak-anak menuntut ilmu ni kalau boleh jangan tak tahu ilmu itu, iaitu ilmu faraid. Ilmu tentang harta pusaka. Pembahagian harta pusaka. Itu kata Nabi Muhammad SAW, ilmu yang pertama diangkat. Mana hilang ilmu tersebut. Berapa ramai orang yang mahir dalam ilmu harta pusaka. Maka ini di antara ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini lebih lagi. Kalau buka kelas faraid, berapa ramai yang hadir? Ustaz Azhar nanti buka, tengok siapa yang nak duduk pengajian. Tapi dia macam matematik juga. Double kali-kali darab semua ada. Tapi berapa ramai yang tahu? Sulusen, 2/3 sudus, 1/6. Ini faraid. Sayyidina Zaid bin Sabit ketika mana nampak Sayyidina Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sanalah kita lihat. Kalau pergi Hadramaut dekat Malaysia ni jarang kita lihat. Tapi ini sifat yang telah dihidupkan oleh para alim ulama di Hadramaut, diambil daripada sifat sahabat Nabi SAW, iaitu mereka boleh mencium tangan di antara satu sama lain. Cuba cium tangan antara satu sama lain. Maknanya kalau kita selalu cium begini saja. Tapi di Hadramaut, kalau ulama dengan ulama, masyayikh dengan masyayikh, habib dengan para alim, kalau cium tangan sampai mereka cium di antara sama lain, dua-dua muliakan sama. Kita tengok ini sifat akhlak. Sebab itu Sayyidina Zaid bin Sabit ketika mana mencium Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika mana radhiyallahu taala anhuma, ketika mana salam cium tangan Sayyidina Zaid bin Sabit, lalu Sayyidina Zaid bin Sabit kata, ya ahlul bait, kamu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu cium tangan aku? Lalu dia mengatakan, hadza umirna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ulama'ina. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak perlakukan kepada ulama kami. Maka Sayyidina Zaid bin Sabit dah dengar jawapan tersebut. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit ketika mana sebelum nak berpisah, pegang tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, cium tangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu ketika itu Sayyidina Abdullah bin Abbas kata, mabik, kenapa pula kamu cium tanganku? Lalu ia mengatakan, hakaza umirna Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man yaqul, siapa yang sebut? Adakah majlis ini kita letakkan Habib Abdul Rahman, Habib Mahyuddin, Habib Naqib, Habib Yasin di hadapan ini? Mereka saja nak duduk depan. Tidak. Sebab kita ambil akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil perbuatan yang Nabi ajar. Tidak ada akhlak yang paling mulia melainkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada akhlak yang terbaik setelah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak siapa lagi nak ambil? Akhlak kaum fusaq, akhlak orang fasik, yang meletak anting-anting. Kalau perempuan letak anting-anting tak apa, ini lelaki nak letak anting-anting. Lelaki nak pakai bergiladah, pakai berantai. La haula wala quwwata illa billah, itu untuk huliyatul imra'ah, huliyatul mar'ah,
Itu untuk pakaian wanita. Kenapa lelaki pakai hari ini? Sebab dia lupa, dia tak jumpa. Dia tak jumpa akhlak, dia tak jumpa adab, dia tak nampak akhlak yang indah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nampak ada seorang budak, dia memakai cincin emas. Ia memakai cincin emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu Rasulullah SAW keluarkan cincin tadi, Rasulullah buang. Rasulullah campakkan cincin tadi. Lalu ketika itu Allahumma salli Muhammad, ada sahabat Nabi SAW yang nampak ketika Rasulullah cabutkan cincin tadi, Rasulullah jalan ke sini, dia pun terus keluar, terus jalan lepas. Dia tinggalkan cincin tersebut. Maka sahabat Nabi SAW kata, ya gulam, wahai budak, ambillah cincin tadi. Rasulullah buang tadi sebab kamu pakai. Kamu ambillah, buat gadai. Buat gadai, tukar jadi duit. Bagi kepada mak kamu. Mula-mula ambil itu, bagi kepada mak kamu, bagi kepada perempuan. Kalau kamu ada kakak, kamu ada adik, bagi. Sebab itu memang hak dia. Ataupun kalau tak pun, gadaikan, lepas tu berikan kepada kepada apa yang kamu keperluan. Apa jawapan anak pemuda tadi? Ia kata, aku tidak akan ambil apa yang pernah dibuang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut, oh ini emas ni rugi ni, mesti ganti. Allahu Akbar. Inilah tarbiyah yang diterbiahkan oleh para alim ulama, khususnya para habaib di Hadramaut, yang mendidik dan mengenalkan mereka siapa leluhur mereka. Siapa leluhur mereka, maknanya siapa orang-orang lama mereka. Kalau ada orang kata, kenapa pula kita kena sebut orang-orang lama? Bukankah Allah Subhanahu taala ajarkan kepada kita di dalam firman Allah Subhanahu taala, wa qad kana fi qasasihim ibratul li ulil absar? Bukankah kisah-kisah mereka, kisah siapa ni? Kisah siapa menjadi ibrah, menjadi pengajaran bagi orang yang memerhatikan. Sebab itu kalau orang yang memandang Habib Abdullah Haddad, memandang kisah tentang para sahabat, ia memandang seperti satu kisah biasa saja, maka dia akan nampak seumpama Abu Jahal, Abu Lahab memandang Nabi Muhammad SAW. Ada seorang Habib Kazim Ja'far As-Saggaf, ketika mana ada orang bertanya di dalam sebelum haul, ketika itu Habib Abdul Rahman buat majlis ilmu di Shah Alam, Habib, di masjid apa tu yang antaranya, masjid section berapa? Bukit Julutung. Ketika itu Habib Kazim ditanya tentang bagaimanakah orang tidak nampak seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Habib Kazim Ja'far As-Saqqaf menjawab, kedudukannya tetap tinggi di sisi Allah SWT. Walau orang tak nampaknya, walau orang membencinya, walau orang tak suka kepadanya, kedudukannya di sisi Allah tetap di sisi Allah SWT. Siapa yang nak kurangkan kedudukannya di sisi Allah SWT? Maka yang kedua, Habib Kazim menjawab, seperti seorang yang bijak dalam ilmu falak, ilmu falakiyah, ilmu astronomer, ilmu kaji bintang. Kalau kita yang zahir hari ini tengok bulan besar ke kecil? Kita duduk sekarang ni, bulan besar ke kecil? Kecil. Kalau orang itu tahu bulan itu kecil, sampai bila-bila pun kecil juga. Sebab dia tak tahu diameternya berapa, besarnya berapa. Cakaplah macam mana pun, ceritalah Masya Allah dia begini-begini, dia tak tahu. Iaitu jumud, dangkalnya ilmu, bahkan sombongnya dengan ilmu, maknanya dia rasa dia lebih tahu, sedangkan dia tak tahu. Sebab itu yang paling bahaya ialah orang yang bodoh sombong. Iaitu dahlah memang BODH, memang jahil, sombong lah tu. Sebab tu kalau kita lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad ialah gambaran kepada orang yang tawadhu, orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar kita hanya nak ceritakan tentang beliau, tetapi kita kena lihat siapakah beliau. Bukan kita nak ceritakan Habib Abdul Haddad mesti diingati setiap tahun, tetapi kita kena tahu bagaimanakah beliau. Di kota Hadramaut, lebih kurang 360 masjid yang ada di kota Hadramaut saja. 360.
dikatakan Habib Abdul Haddad sebelum untuk menuntut ilmunya, sebelum nak pergi belajar, beliau akan pergi ke masjid-masjid tersebut, solat sunat 2 rakaat, solat sunatul duha. Kemudian pergi ke masjid-masjid tersebut, solat sunatul duha. Ini kita hari ni, minta maaf cakap, kuliah muslimat. Kuliah muslimat jam berapa? Tinggi kuliah duha. Tapi berapa ramai yang solat sunat duha dulu sebelum kuliah. Jadi sebab itu kita lihat bagaimana Al-Habib Abdul Haddad dalam ibadahnya, subhanallah. Kemudian Al-Habib Abdul Haddad ialah seorang yang apabila berdoa, bertadarruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba dengar sebentar tadi. Itu semua rahsia-rahsia Habib Abdul Haddad. Qasidah yang kita dengar tadi, minta maaf saya cakap, kita ni orang Melayu. Kita tak faham. Yang kita dengar, Masya Allah, sedap juga suara budak ni. Merdu suara dia. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari ana abdun sara fakhri dimna faqri wattirari. Minta maaf suara tak sedap. Jadi kalau kita lihat di sini, bait-bait syair yang kita sebutkan sebentar tadi, itu adalah munajat Habib Abdul Haddad ketika mana bersama dengan Tuhannya. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun li biftiqari fali hadha sirri ad'u fi yasari wa asari. Allahu Akbar. Kalau kita faham maknanya, sebab tu kita kalau qasidah ni memanglah lagunya ataupun liriknya, tapi kalau kita lihat, cuba cari para alim ulama'nya, orang-orang yang faham, dia akan tersentuh dengan bait-bait yang diluahkan oleh Habib Abdul Haddad. Ana abdun sara fakhri. Allahu Akbar. Ish min kalam ya Habib Abdul Haddad. Mada yaqul ya Habib Abdul Haddad? Ana abdun sara fakhri. Aku adalah hamba, dengan sebab kehambaanku aku bangga. Dengan sifat kehambaan. Kita kalau orang kata, ini orang hamba ni, kita rasa apalah, aku jadi kuli saja, aku jadi khudim, aku jadi hanya pembantu saja. Tapi kalau sebut bosku, sebut bos, ini hebat. Ini bos, ketua. Tapi sebenarnya abdun. Sebab apa? Sebab abdun itu bukan abdun Malik, abdun Abdullah. Nisbah yang paling kuat, nisbah yang paling tinggi, nisbah yang paling hebat dirasai oleh Habib Abdul Haddad. Maknanya cukup Abdullah. Ana abdun sara fakhri. Aku hamba Allah yang aku bangga sebab menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fi yasari wa asari. Kita semua dalam, Masya Allah Ta'ala. Saya sebenarnya dalam hati juga terfikir juga, ini dalam tempoh SOP kita dapat duduk dalam kumpulan ini. Tapi masa saya baca Ratibul Haddad tadi, saya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Betul tak? Bukankah Nabi SAW kata, barang siapa yang membaca zikir ini, Allah SWT akan bebaskan dia daripada mudarat? Maka sebab kita hamba yang yakin kepada Allah SWT, bukan kita hamba SOP, bukan kita hamba yang sibuk takut, ini naam, zahir saya cakap, itu zahir betul. Zahir, kita memang nak jaga diri kita dah. Tapi jangan lupa batin kita. Sibuk dengan hand sanitizer, sibuk dengan ini semua. Tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan susah dan senang. Kita dalam keadaan susah senang sekarang ini. Susah.
Di KL banyak orang sebut tentang dibuang kerja, ini semua. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dia rasa apa saja yang berlaku, mudah-mudahan Allah mencukupkannya. Maka sebab itu bila sebut tentang Habib Abdul Haddad, kita akan lihat bagaimana tawaduknya Habib Abdul Haddad. Tadi pun saya dalam perjalanan saya berbual dengan Habib Abdul Rahman, minta tasheh kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan Habib Abdul Haddad. Ini kena sebut juga kepada anak-anak remaja, kena tahu bagaimana Allah kurniakan karamah. Karamah ni jaza, kullu ma jaza anil anbiya jaza anil awliya. Setiap yang harus bagi para nabi, harus bagi para wali. Habib Abdul Haddad, beliau matanya buta. Beliau matanya buta sejak kecil. Sebab demam panas. Demam panas sehingga Allah mengambilkan pandangan matanya, penglihatan matanya. Ketika mana beliau, di dalam kehidupan beliau mempunyai anak murid yang ramai. Sehingga kan anak murid mereka ada di antara orang-orang yang Asia Tenggara. Asia Tenggara, Eropah. Maknanya belajar. Imam Habib Haddad, beliau tak keluar negara pun. Beliau duduk di Hawi Al-Khairat itu. Itulah tempat beliau. Dan anak murid yang datang daripada seluruh negara, datang beliau menuntut ilmu. Dan apabila sudah menuntut ilmu, ilmu beliau itu telah disebarkan oleh anak-anak muridnya. Jadi bila sebar anak muridnya, sampai ke ini, orang sebut. Macam kita hari ini, kita sebut Habib Abdul Haddad, Abdul Haddad. Orang semua tanya, siapa Habib Abdul Haddad ni? Habib Abdul Haddad ni ulama besar daripada Hadramaut. Itu apa Hadramaut? Yang saya tahu Mat'am Hadramaut. Yang saya tahu nasi Hadramaut. Sebab saya pernah mengajar dekat satu, itu bukannya jauh, Gombak. Ngajar dekat masjid Batu berapa tu? Cerita pasal Habib Abdul Haddad, cerita pasal Habib Umar Abdul Rahman Al-Attas, cerita pasal Syekh Abu Bakar bin Salim, mengenai hebatnya Hadramaut. Lalu rupanya ada seorang wanita, seorang perempuan kat belakang. Lepas habis, dia kata, saya nak panggil ustaz yang cerita tadi tu. Lalu saya datang dekat. Ustaz, Hadramaut tu bukan ke restoran? Ya salam, ada Hadramaut restoran. Nak tahu Hadramaut? Hadramaut ni lah manba' ilmu yang sampai ke tanah Melayu. Kalau antum semua nak tahu ilmu sifat 20 yang kamu belajar, tentang akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, mazhab Syafi'iyah, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Haddad, ini semua ambil daripada Hadramaut. Kita takkan dapat ilmu-ilmu turas ini melainkan daripada Hadramaut. Sebab itu kalau kita lihat, ini orang Johor lagi lah saya suka sebut. Siapa mufti pertama? Siapa mufti kedua? Siapa mufti ketiga? Bukankah semuanya mendapat sulaman daripada Hadramaut? Nak bukti apa lagi? Ini Habib ni Syiah. Ya salam. Kamu yang buta jahil sirah, buta sejarah, kamu main sedap syok sendiri. Mengatakan ini Habib ni sebut tak boleh pakai. Dia yang tak boleh pakai, dia kata orang tak boleh pakai. Jadi sebab itu kita lihat Habib Abdul Haddad bagaimana orangnya, ketika mana didatangi ulama-ulama. Yang datang ziarah dia tu ulama. Tujuannya tak apa. Ini yang tadi saya sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Kalau datang tujuan silaturahmi, Masya Allah salah. Tapi ni dalam hati. Dalam hati siapa yang tahu? Mungkin ada yang datang, aku nak tahu ni cerita haul-haul ni apa dia ni? Boleh aku cerita dengan orang yang silap hari bulan, dia tengok nampak, dia dah tengok depan mata tapi dia cerita yang lain. Ini pun sama juga. Ini pun masalah hari ni. Dah depan mata, dah cerita, dah berbual, dah bagi statement, dah bagi ini semua. Tapi bila masuk dalam statement dalam TV ke, dalam surat khabar ke, lain yang dikeluarkan. Ini dusta kepada agama. Sebab itu dusta kepada ilmu. Kemudian Habib Abdul Haddad matanya buta. Ada khudaim, ada khidmat bagi minum. Ini ulama-ulama tadi datang depan. Tengok saja. Ada yang tengok rumahnya apa, rumah kecil apa. Semua tengok zahir. Tengok zahir. Ada yang tak. Ini ke ulama yang sebut dekat negara-negara aku ni. Ini matanya buta, macam mana boleh jadi ulama? Jadi datang makan minuman, datang surf. Letak Habibul Haddad apa kata, muliakan tetamunya.
Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita muliakan orang yang dimuliakan oleh para alim ulama juga, khususnya di Hadramaut, di Malaysia tak terkurang. Maka ketika mana dia nak minum seseorang, Habibullah Haddad kata, la tashrab, jangan kamu minum, itu orang lain semua sentak dia. Apa pasal? Lepas tu ada yang semua kata, maknanya dia sindir, mata buta, apa tahu, minum je. Lalu kata, la tashrab fi zubab, ada lalat ke dalam. Lalu dia kata, lalat. Lalu dia bila tengok nak minum, tengok ada lalat. Ada lalat sebelum nak minum. Lalu akhirnya kata, ya Syekh, macam mana kamu boleh tahu sedangkan mata kamu buta? Lalu ia menjawab, berapa ramai yang matanya celik tapi hatinya buta, dan berapa ramai hari ini orang yang buta hatinya celik. Maka oleh sebab itu kita kena husnuzan, kita kena sangka baik di antara satu sama lain. Ini maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada Habibullah Haddad, kerana orangnya tawaduk. Tapi dalam tawaduk ilmunya hebat, dalam tawaduk akhlaknya baik, akhlaknya terpuji. Subhanallah, orang tak pergi mana-mana pun tapi namanya disebut sampai kat sini. Tak keluar negara pun. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah kurniakan seperti mana Allah kurniakan kepada para walinya, para kekasihnya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Badi As-Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana kau berikan kepada kekasihmu, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli keluarganya, orang yang kami sebut yaitu Al-Habib Abdul Haddad, kami mohon kepadamu ya Allah, kau berikanlah kami kurniaan seperti mana kau kurniakan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana seorang Habib, abang kepada Habib Umar, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibni Syekh bin Salim, yang telah engkau ambil, telah engkau kembalikan kembali kepadamu ya Allah, yaitu Al-Habib Ali Masyhur bin Hafiz. Beliau sentiasa di dalam majlisnya mengatakan saqil baqil mawjud. Kami mohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan saqil baqil mawjud ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan saqi engkau tuangkanlah ya Allah, tuangkanlah curahanmu, tuangkanlah kasih sayangmu, tuangkanlah kecintaanmu, tuangkanlah keredaanmu, baki daripada kekasihmu, baki daripada rahsia-rahsiamu, baki daripada sejak kesan-kesan peninggalan yang telah kau berikan kepada mereka, para ahlillah, para arfun billah. Berikanlah kami melalui mereka ya Allah, sebagaimana engkau mengajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan rebutlah wasilah. Inilah wasilah kami mohon kepadamu ya Allah, wasilah orang-orang yang soleh, Habib Abdullah Al-Haddad. Sebagaimana engkau berikan kedudukan yang tinggi, maka berikanlah kedudukan kami begitu juga ya Allah, walaupun sejuzuk daripadanya ya Allah, walaupun sezarah daripadanya ya Allah. Ya Allah, kenalkan kami kepadanya ya Allah. Mudah-mudahan kau berikanlah mereka itu semua syafaat untuk menyelamatkan kami satu hari nanti, di waktu yang tidak ada seseorang boleh menyelamatkan manusia melainkan engkau berikan kepada mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah tempat ini ya Allah, tempat menuntut ilmu ini ya Allah, Dar Aminatul Zuhriyah, dan juga kepada orang-orang yang membangunkan majlis ilmu di sini ya Allah. Permudahkan urusan mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, khususnya kepada para habaib yang ada di ini ya Allah, jagalah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah, peliharalah zuriat mereka ya Allah, peliharalah ilmu mereka ya Allah, peliharalah khazanah mereka ya Allah. Mudah-mudahan dapat kami mengambil daripada curahan ilmu yang telah kau kurniakan kepada mereka ini ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat berkongsi dengannya ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri saya lemah ini. Hadza billahi taufiq wal hidayah.